Baik, kita mulakan hadis masih bab kitabun nikah, hadis yang ke 1027. 1027. Baik, kita teruskan hari ini, mulai dari Ali bin Mas'ud. Sila baca. Nah, lagi satu. Ya, okey, catatkan ya. 1027 1028 hadis sah. Matan, dilarang perkahwinan Cina buta. Bracket muhallil muhallal. Dalam bracket muhallil muhallal. Hukum tidak sah. Baik, apa ceritanya? Hadis ini dikatakan muhallil muhallal, atau bahasa kita dikatakan Cina buta. Nanti kita terangkan semula. Maksudnya ialah perempuan yang telah diceraikan oleh suami 3 kali. Mana talak 3. Haram untuk kembali kepada suaminya, dan suami pula haram untuk kembali lagi kepada isterinya. Syaratnya sampai perempuan itu kahwin dengan lelaki lain dengan perkahwinan yang sungguh-sungguh. Mana perkahwinan dengan kerelaan. Ya. Artinya ya, perempuan itu ya, dia sudah berkahwin dengan lelaki lain dengan kerelaan. Ya. Dan telah dicampuri oleh suami barunya. Kemudian bercerai dari suami yang kedua. Maka suami pertama apabila berkehendak untuk kembali kepada bekas isterinya tersebut dibolehkan. Tetapi apabila perkahwinan tersebut merupakan rekaan agar suami pertama boleh kembali kepada bekas isterinya yang telah diceraikan 3 kali, adalah perbuatan yang dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab perkahwinan ini hukum dia tidak sah. Ya. Okey. Kenapa dikatakan Cina buta dalam istilah orang-orang Melayu kita? Dalam fiqh-fiqh Melayu kita. Ceritanya begini. Ya. Si isteri tadi sudah diceraikan dengan talak 3. Ya. Kemudian jadi si suami ini memanglah suami isteri tak boleh kembali lagi. Ya, dia punya syarat keras. Ya. Sebab Tuhan bagi kesempatan cerai pertama boleh rujuk sebagai pengajaran. Cerai kedua pun boleh rujuk ya, sebagai satu peringatan. Ya. Tapi kalau dah masuk ketiga, itu artinya sudah mempermain-mainkan ya, hukum Allah ni. Jadi hukumannya di sisi Allah cukup keras, iaitu dia tidak boleh bersama lagi selama-lamanya, kecuali si isteri tadi dia berkahwin lain, itu pun kebetulan diceraikan, kalau diceraikan oleh suami keduanya. Baru suami pertama tadi kalau ia masih ada hajat nak mengahwini semula, itu tidak salah. Sebab sudah cukup syarat. Tetapi
dengan istilah yang disebut oleh orang-orang kita, orang Melayu kita atau feka-feka kita, disebutlah Cina buta. Ceritanya begini, si suami dah gila talak. Dia dah gila talak. Jadi macam mana dia nak balik juga kepada isterinya. Maknanya isterinya pun masih boleh memaafkan. Ceritanya boleh memaafkan. Tapi macam mana caranya? Maka dia carilah Cina buta. Cina ni memang buta betul, Cina buta. Tapi Cina buta ni diupah. Diupah segala perbelanjaan tadi semua ditanggung oleh bekas suami itu. Ditanggung. Dan telah memberi syarat kepada Cina buta ni, kalau kau dah kahwin, seminggu kemudian kau ceraikanlah dia. Semua dia tanggung. Okey. Jadi Cina ni Cina buta. Dia tak nampak. Lalu betul-betul lah terjadi. Kemudian diceraikan mengikut syarat yang suami dah bagi tahu. Sebab dia mendapat upah. Maka bercerailah. Dan si suami ini pun dapatlah berkahwin pada segi zahirnya. Dia dah melepasi syarat. Maka berkahwinlah. Hukum di sini di sisi Allah Ta'ala tidak sah. Kena tahu tu. Jadi perkahwinan itu sebagai perkahwinan zina. Dia sudah berzina. Sebab perkahwinan itu tidak sah. Sebab apa? Lelaki itu diselenggarakan. Mana diatur. Lelaki yang nak mengahwini Cina buta tadi, diatur. Sebab itu dia dalam istilah orang-orang Melayu kita ni sebut Cina buta tu haram. Perkahwinan Cina buta ni haram. Memang asal usul ada ceritanya macam tu. Dan satu kisah lagi diceritakan. Dia mengupah kepada seorang sahabat. Sebab dia pun dah gila talak. Mengupahlah kepada sahabat. Sahabatnya untuk mengahwini isterinya. Dan syaratnya diceraikan selepas seminggu atau sebulan supaya tak nampak sangat di mata masyarakat. Maka berlakulah perkahwinan tadi. Setelah berkahwin, bekas isteri pula lebih sayang pula kepada suami baru ni. Suami baru pun sayang kat dia. Tak diceraikan, mengangalah si bekas suami yang pertama ni. Dia sudah atur baik-baik, tengok-tengok tak diceraikan. Tak boleh buat apa. Isteri suami pertama ni, yang bekas suami dia yang pertama ni tak boleh nak buat apa-apa. Sebab dalam segi syarak dia dah sah perkahwinan ni. Dia tak lepaskan. Itu tak ada nak buat, tak boleh nak buat apa. Sebab apa? Dia tak upahkan Cina buta. Dia upahkan orang celik. Bukan Cina buta, orang celik. Itu nak tahu tu. Ini dikatakan dalam bahasa Arab muhalal muhalil. Yang menghalalkan, yang dihalalkan. Itu dua-dua. Perkahwinan itu tidak sah. Okey, kita teruskan 1029. Okey, siapa nak baca? Silakan. Buka mic. Okey, sila. Catatkan hadis 1029, hadis sah. Matan dicela orang yang berzina kahwin dengan orang yang
tidak berzina. Hukum lil irsyad. Ini dalam segi lil irsyad ini untuk pimpinan, ya, artinya ya tidak patut begitu. Macam itulah, ya, istilahnya. Bukan maknanya hukum dia tak sah. Ya. Hukum perkahwinan tu sah. Ya, lelaki ini dia sudah kena dera. Ya. Maknanya kena dera apa? Sebab dia mengikut hukum Islam, ya, dia kena dera sebab dia berzina. Ya. Dalam hukum Islam dia sudah kena dera. Jadi, ya, kemudian dia berkahwin dengan perempuan yang tidak berzina. Dalam segi hukum, ya, dalam segi hukum tak patut, ya, kalau dapat, ya, yang berzina berkahwin dengan yang berzina. Ya. Tetapi adakah ia adakah ia tak sah? Soalannya. Ya, soalannya, jawapannya sah. Sebabnya dia berkahwin mengikut syarat rukun kahwin. Ya, adanya saksi, adanya ijab kabul, ya. Adanya mahar, maknanya, ya, sah. Tapi hanya dalam segi adat, ia hanya tidak patut atau tidak dipandang oleh agama sebagai sesuatu yang tidak patut. Ya. Kalau seandainya dia berada di tempat yang sama, dia pernah kena dera dalam kampung tu contohnya, atau dalam kawasan tu, jadi semua orang dah tahu, orang situ semua dah tahu, ya, kemudian dia berkahwin, ya, dengan orang yang tidak berzina, jadi sudah tentu jadi buah mulut, ya. Oleh itu ia kurang tidak patutlah. Tapi kalau dia nak benar-benar bersih, ya, dia berkahwin di luar kawasan, yang kawasan itu tidak tahu hal diri dia. Itu lagi murnilah, cantik dan tidak, ya, tak adalah celaan. Ya. Sebab itu tidak ada hukum tidak sah, tak ada, ya. Hukum hanya lil irsyad, untuk satu pelajaran atau pimpinan. Ya. Hanya dalam segi adatnya tidak patut, itu saja. Lagi 1030, boleh Husin, boleh buka mic. Husin boleh buka. Ya. Hadis 1030, hadis sah. Matan, syarat sahnya suami pertama boleh kembali kepada isterinya yang sudah diceraikan 3 kali, adalah bahawa suami yang kedua sudah bercampur dengannya dan kebetulan menceraikannya.
Hukum sebagai satu ketentuan. Tengok ya, walaupun syarat tadi kira seolah-olah sudah melepasi syarat untuk si suami pertama untuk berkahwin. Ya, tetapi hal ini bila diajukan kepada Rasulullah, suami pertama berkahwin tapi dia tidak mencampuri isterinya. Kata Rasulullah tidak sah dan tidak boleh. Jadi menunjukkan bahawa syarat suami pertama dia boleh berkahwin lagi kepada bekas isterinya yang telah diceraikan talak 3. Si isteri itu berkahwin dengan orang lain, benar-benar dia hidup sebagai suami isteri. Kemudian sekiranya berlaku penceraian, maka bekas suami yang pertama tadi ada hajat untuk kembali semula, itu tidak ada salahnya kalau seandainya bekas isteri itu mau menerimanya. Kalau bekas suami yang pertama nak, tapi bekas isteri itu tak nak, tak jadi juga. Bukan ada paksaan, bukan boleh dipaksa. Walaupun hukum boleh. Mungkin dia si bekas isteri itu sudah sakit hati ke. Dia ada hak untuk menolak. Dia ada hak. Jadi maknanya terkapai-kapailah si bekas suami ini. Sebab itulah jangan main-mainkan talak. Sebab itu Allah kata at-talaqu marratan dalam surah Baqarah tu. At-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Kenapa Allah sebut tak talak itu 3 kali? Sebab talak yang boleh nak dirujuk ialah 2 kali. Pertama, ada iddah boleh rujuk. Kedua, terjadi lagi ada iddah boleh rujuk. Yang ketiga, tak ada rujuk lagi. Ini pasal kes dah talak ketiga. Itu dah kira mempermain-mainkan. Sebab itu Allah berkeras dengan hukumnya. Itulah dia. Cerita berkaitan dengan an-nikah. Baik, sekarang kita masuk tajuk kecil. Tajuk kecil tak adalah tajuk besar juga, tapi masih dalam bab hal nikah juga. Tajuk dia Babul Kafaati. Babul Kafaati wal khiyari. Babul Kafaati wal khiyari. Baik, sebelum kita baca hadis selanjutnya, catatkan makna kafaah tu. Kafaah. Catatkan pengertian kafaah. Kafaah ialah keadaan setaraf atau sebanding antara calon suami dan calon isteri. Bracket sekufu. Kedua, khiyar. Khiyar. Khiyar ialah hak perempuan untuk menerima atau untuk menerima dan menolak calon suami.
Baik ya. Boleh baca sekarang ni. Siapa nak baca? Silakan. Buka mic ya. Satu lagi. Kotek. Kotek. Okey, catatkan hadis 1031 dengan 1032. Hadis lemah. Matan tu mana isi kandungan hadis ya. Kalau tak faham nanti matan tu isi kandungan hadis. Matan ya, orang Arab kufu tu mana sekufu ya. Kufunya dengan orang Arab. Nokta. Hamba kufunya dengan hamba. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nokta. Hukum. Sebab kufu yang dimaksudkan ialah oleh hadis-hadis kufu tentang agama. Jadi hadis ini ya, nak maklum hadis ini dia punya darjat dia adalah hadis dhaif, hadis lemah. Jadi hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Kalau orang Arab ya, dia sekufu dia dengan orang Arab. Contohnya, kalau hamba dengan hamba. Ya. Jadi ya, di sini nak menunjukkan bahawa ya, begitu ya, ikut kasta. Ikut kasta. Kalau raja mesti kufunya dengan keturunan raja. Contohnya macam tu. Kalau Said dengan Syarifah. Syarifah daripada Said jugalah. Perempuan ni Syarifah. Ya. Kalau Said mesti dengan Syarifah. Baru sekufu. Sebenarnya semua adalah auta. Ya. Bukan ya, hujah dalam Quran ataupun hadis mengenai kufu demikian. Ya. Hal macam inilah yang merosakkan Islam. Ya, kufu dalam Islam yang dimaksudkan ialah agama. Ya. Itu tersebut dalam surah Baqarah. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Ya. Jangan kamu nikahi orang musyrik, jangan kamu menikahkan kepada orang musyrik kecuali ya, ia beriman. Begitu juga orang lelaki jangan menikahi perempuan musyrik sehingga mereka beriman. Jadi nak menunjukkan kufu di sini yang diterangkan ialah ya, agama. Kalau contoh, kalau ya, si ya, lelaki beragama Islam, yang perempuan juga beragama Islam, keturunan itu sudah tentulah si anak tadi dia mengikut agama yang dianuti oleh orang tuanya, yaitu Islam. Ini tujuannya, ya, tujuan kufu. Ya, bukan derajat. Kalau raja dengan raja, Syarifah dengan Said, ya, kalau Arab dengan Arab, ya.
Jadi ini bukan darjat atau kufu dalam Islam. Ya. Sebab itu bila kita tengok bila si suami beragama Kristian atau ahli kitab, yang perempuan beragama Islam, apa jadi pada anak? Anak ni dah jadi agama bebas. Akhirnya tak ke Kristian dan tidak kepada Islam. Kemudian dia akan ikut mana yang terkuat. Kalau yang terkuat ikutannya kepada Kristian, maka dia akan ke Kristian. Kalau terkuat kepada Islam, maka dia pun kepada Islam. Jadi kocak-kacir keturunan ini. Sebab itu dalam Islam sebenarnya yang kufu ini adalah agama. Itu yang paling mustahak sekali. Dan diterangkan dalam hadis lain, seandainya lelaki itu, ini maknanya bakal pengantin lelaki. Seandainya lelaki itu baik perangainya, baik akhlaknya, dikatakan baik akhlaknya dan mendirikan solat, maknanya nikahkanlah. Maknanya di situ akan membawa rezeki. Itu sebaiknya. Kalau kaya pun, tapi akhlak tak baik, merana. Maknanya anak yang kita nikahkan itu dia akan menanggung seksaan jiwa. Jadi itulah yang dikehendaki oleh agama. Kenapa dikatakan kufu? Sekufu itu ya sama agamanya. Baik lagi. Ialah itu hukumlah, itu hukum. Sebab kufu, itu hukum. Jadi yang dimaksudkan kufu ialah tentang agama. Sebab kufu yang dimaksudkan ialah oleh hadis-hadis kufu tentang agama. Itu hukum. Jadi kalau tak, kalau dia mempunyai paham lain, susah juga. Contohnya bakal menantu kita pahaman Syiah, contohnya tak jadi huru-hara ke? Pahaman pula pahaman yang jauh menyesatkan lagi daripada itu, maka sudah tentu huru-hara jadinya. Ini sebab itu kena cari yang kufu, yang benar-benar dia ada, memiliki agama tapi bukan agama yang menyongsangkan. Baik, lagi kita teruskan. 1033 siapa nak baca silakan. Sambung, ikut giliran lah, pusing. Dr. Naim. Oh, ada cucu. Okey, 1033 catatkan hadis sah. Matan menunjukkan bahawa orang Quraisy boleh kahwin dengan hamba hukum mubah. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 surah Hujurat ayat 13. Maknanya sesungguhnya yang paling mulia
dari antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling berbakti dan mereka takwa di antara kamu. Baik, apa ceritanya mengenai tentang Fatimah binti Qais? Ya, Fatimah binti Qais adalah seorang keturunan Quraisy yang Rasulullah SAW disuruh oleh Rasulullah SAW disuruh kahwin dengan Usamah, ya, putra Zaid yang pernah menjadi hamba Nabi SAW, kemudian dimerdekakan. Hal ini berarti bahawa status sosial Fatimah lebih tinggi dari Usamah. Tetapi oleh Nabi, perbezaan status ini tidak dipersalahkan. Jadi artinya dalam hal ini, mengikut Quran, orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling takwa. Jadi nak menunjukkan tak kira bahawa dia hamba, tapi hamba dia adalah Muslim, beragama Muslim, walaupun dia bekas hamba yang sudah dimerdekakan. Tetap dia, kalau dia seorang yang bertakwa, makna status dia adalah mulia di sisi Allah Ta'ala. Kalau dulu-dulu, kalau raja mesti nak kahwin keturunan raja, tapi mungkin atas dasar kesedaran atau kecintaan, kita lihat raja-raja yang kemudian banyak berkahwin dengan orang kebanyakan, di negara kita lah. Jadi banyak kita tengok raja-raja dia tidak berkahwin dengan status keturunan raja, tapi berkahwin dengan orang kebanyakan. Hal ini sebenarnya dalam Islam tidak berjanggal, kerana kemuliaan dalam Islam mengikut kufu tadi yang kita belajar ialah agama. Raja ataupun rakyat jelata, siapa yang paling takwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, bukan kerana keturunan. Lagi ayat 1034. Sambung. Sin. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bayarlah, kawinkanlah Aba Hindin dan berkahwinlah kepadanya, dan adalah ini bukan bekat." Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Hakim dengan sanad yang baik. Baik, catatkan 1034. Hadis sah. Matan, orang yang bersekedudukan tinggi boleh berkahwin dengan orang yang dianggap rendah. Hukum mubah, harus. Inilah kelebihan Islam. Dia tidak memandang suku. Tidak memandang suku apapun, asal ia seorang Muslim yang baik, mempunyai akhlak yang baik. Ada satu cerita
orang ni ya, si siapa, si bakal mana dia nak mencari calon menantu ya, calon menantu. Jadi ya, si bapak lelaki ni ya, dia datanglah ke rumah yang bakal menantu ni ya. Jadi pada masa itu ya, dia tanyalah saja, maknanya dia nak tes lah, nak masuk solat, dia nak tes nak solat lah dia ya. Tanyalah kepada yang bakal menantu tu ya, mana kiblat ya. Bila tanya mana kiblat ya, si bakal menantu ni tanya mak dia, mak mana kiblatnya? Jadi bila tanya mak mana kiblat, artinya si menantu ni memang tak sembahyang pun ya, yang bakal menantu ni ya. Jadi di situ ya, si ya, orang tua ni ya, mana yang nak mencari bakal menantu ni ya, langsunglah ya, tak jadi atau membatalkan ya, membatalkanlah rancangan tu ya. Sebabnya si menantu ni pun rupanya tak tahu mana kiblat. Saja dia nak tes tu. Nak tes ya. Macam tu lah orang dulu ya, orang-orang alim dulu ya. Dia saja tanya ya. Bila tanya rupanya dia tak tahu, dia tanya mak dia ya. Rumah sendiri tu. Kalau rumah orang lain memanglah patut ya. Kalau perjumpaan dekat hotel pun patut juga contohnya kan, atau di dewan. Tapi ni rumah sendiri, boleh tak tahu mana arah kiblat. Ini pelik ni ya. Di situlah dapat tangkap ya. Yang bakal menantu ni nak dijadikan sebagai calon menantu ni rupanya tak solat, tak pernah solat ya. Baik ya, dalam cerita ini ya, iaitu disebut sebagai Abah Hindin ya. Hindin ni Hindun ya. Hindun. Jadi teringat siapa? Mak Husin. Arwah Mak Husin, nama Hindun ya. Terkenal dalam hadis ya. Baik ya, ceritanya Nabi SAW membenarkan Bani Bayadah. Bayadah ni, Bayadah, ni Arab dia tu, Baya alif dot Bayadah ya. Bani Bayadah ni membenarkan Bani Bayadah menikahkan anak perempuan mereka kepada Abu Hindin ya, atau Hindun ya, yang pekerjaannya sebagai pembekam, dan juga lelaki Bani Bayadah diperbolehkan mengahwini anak perempuan Abi Hindin ya, atau Hindun. Dengan demikian, jenis pekerjaan apapun selama halal tetap menjadikan seorang Muslim setaraf dengan Muslim lain, walaupun yang satu mempunyai pekerjaan lebih tinggi statusnya daripada yang lain. Yang ya, lelakinya ya, seorang pegawai tinggi, yang anak dia kerani, tak taraf ya, mengikut orang tua mereka, tak setaraf kau dengan dia. Jadi bukan itu sebenarnya. Kalau dia dah sudah ya, sayang, dah cinta, tak kira ya. Jangan dikira status itu salah ya. Statusnya ya, dua-dua adalah Muslim ya. Perkahwinan itu akan membawa keberkatan ya. Jangan sangka bahawa masing-masing mempunyai status tinggi itu berkat ya. Pernah berlaku ya, kahwin baru sebulan semua status tinggi ya. Baru kahwin sebulan dah bercerai ya. Dia punya majlis perkahwinan jangan ceritalah bagai nak rak ya. Dia punya besar-besaran dia ya, tapi hancur selama sebulan saja. Tengok ya. Itu tidak ada keberkatan ya. Kita mohon supaya ya,
diberkati kedua mempelai itu. Ya. Lagi, kita sambung lagi 1035 ya. Kabar dari Ibnu Abbas di sisi Bukhari bahwa Ya. Okey, kita teruskan catatkan. Hadis 1035, hadis sah. Matan ada dua, satu dan dua ya. Tulis satu dulu, matan satu. Hamba boleh kahwin dengan orang merdeka dan sebaliknya. Nombor dua, bawah. Apabila isteri merdeka sedang suami masih menjadi hamba, diberi kelonggaran kepada si isteri untuk bercerai dari suaminya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Hadis yang dibaca tadi cerita mengenai Barirah. Ya. Barirah ni adalah perempuan hamba. Kemudian ia pun dikahwinkan dengan lelaki yang menjadi hamba bernama Mughis. Ya, lelaki itu bernama Mughis. Kemudian hari, Barirah ternyata merdeka lebih dulu daripada suaminya dengan pertolongan Aisyah. Ya, dengan pertolongan Aisyah, dia merdeka. Ya, si Barirah. Ya. Kerana itu, Nabi kemudian menawarkan kepada Barirah yang sudah merdeka itu, apakah ia tetap dengan suaminya yang masih hamba atau bercerai. Di dalam riwayat ini, ternyata Barirah memilih cerai dari suaminya. Dan suaminya yang masih hamba tidak berhak untuk menolak permintaan Barirah bercerai dari dirinya. Ini cerita mengenai hamba, kahwin dengan hamba. Kemudian si isteri ini pula lebih dulu merdeka daripada suaminya. Maka si isteri dia boleh memilih nak terus dengan suaminya atau nak bercerai. Pilih. Tapi ternyata Barirah pilih bercerai sebab suaminya belum merdeka, tidak merdeka. Sebaliknya kalau suami yang merdeka, itu mungkin berpanjangan. Tetapi kalau seandainya si isteri merdeka, suami hamba, ini boleh diberi pilihan. Kalau seandainya contohnya Barirah, walaupun apa berlaku pun dia tetap suamiku contohnya. Itu tidak ada hal, tak ada salahnya. Baik, boleh satu lagi? Sahabat baca satu lagi.
Ikut pusingan. Siapa tadi? Okey. Dohak. Okey, catatkan 1036. Hadis boleh dipakai kerana sesuai dengan surah An-Nisa ayat 23. Matan, tidak boleh seseorang beristeri dengan dua perempuan yang bersaudara dalam satu masa. Hukum harus salah satu diceraikan. Harus ni boleh letak wajib ya. Wajib salah satu diceraikan. Ini ya sesuai dengan ayat Quran ayat 23 yang tak boleh menghimpunkan dua saudara dalam satu masa. Ya. Contohnya dia mengahwini ya dua adik-beradik. Ya. Contohnya kakak dan adiknya dalam satu masa. Ya. Maka hukum dia ya, hukum dia haram. Ya, untuk menghalalkan dia wajib cerai salah satu daripadanya. Macam cerita yang dibaca dalam ya hadis ini, ya hadis 1036 tadi, ya bahawa sebelum dia Islam, ya dia kahwin dua saudara. Kemudian bila dia masuk Islam, dia tanya dengan Nabi, ya bolehkah ya saya teruskan ya perkahwinan ini? Jadi dalam hadis ini Nabi memilih supaya dia ceraikan salah satu di antara keduanya. Sebab dalam Islam tidak boleh demikian. Ya. Tak boleh berkahwin adik-beradik, ya dua perempuan adik-beradik sekaligus dalam satu masa. Ya. Tetapi kalau dikatakan kakaknya yang dikahwin itu meninggal, ya maka adiknya dikatakan sebagai ya, ganti tikar dalam bahasa orang Melayu. Ya. Itu tidak salah sebab kakaknya sudah meninggal. Maka adiknya pun berkahwin dengan bekas suami kakak dia. Itu tidak ada salahnya dalam Islam. Ya. Yang salah bila dalam satu masa dua-dua jadi isteri, itu salah. Ya. Baik, sekadar itu dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ya hadis ini, insya-Allah. Dan kita akhiri dengan doa. Sadaqallahul azim.